Hari tu ada orang tegur Abang Boy. Tak ada ke kes-kes lain daripada US? Baru Abang Boy perasan. Memang betul lah. Asyik US je. Hari ni Abang Boy akan bawa korang ke negara lain pula. Korang minta Abang Boy bagi. Jangan cakap Abang Boy tak payung tau. Kes yang akan Abang Boy kupas hari ni melibatkan satu family yang dibunuh dengan kejam guys. Terlampau kejam, in fact Abang Boy tak boleh nak sebut apa yang terjadi. Disulam pula dengan corruption. Orang-orang yang sepatutnya menjaga keselamatan kita, dia pula pergi payung penjenayah. Daripada awal sampai ke sudah, kes ni penuh dengan kontroversi. Penyiasatan pula dibuat acuh tak acuh je. Abang Boy yakin kalau korang dengar kes ni sampai habis, confirm korang bengang. Tetapi sebelum tu Abang Boy nak minta maaf dekat korang. Dalam video Abang Boy adalah beberapa kali Abang Boy akan sensor beberapa ayat. Bukan pasal apa guys. Masalah utama untuk crime storyteller macam Abang Boy ni adalah kami kena melalui tapisan yang agak ketat. Dengan segala research yang Abang Boy dah buat berhari-hari, rekod dan edit cantik-cantik, tetapi last-last tak dapat ganjaran daripada apa-apa iklan. Korang boleh view video Abang Boy tau, tetapi Abang Boy takkan dapat income daripada iklan. So kalau korang ada share video Abang Boy tetapi tak ada iklan tu, bermaksud video tu tak lepas tapisan lah. So hari ni Abang Boy ada buat channel membership untuk Bamboy TV untuk korang nak menyumbang. Tak banyak guys, hanya RM5 je Abang Boy letak. Korang akan dapat tontonan video sehari awal. Korang juga akan dapat diskaun untuk merchandise Abang Boy TV. InsyaAllah Abang Boy akan buat t-shirt ataupun snapback. Nak ikut kirakan lah, dah lama dah kawan-kawan YouTuber yang lain suruh Abang Boy buat membership ni. Tetapi Abang Boy rasa macam tak layak lagi untuk mendapat sumbangan daripada sesiapa pun. Abang Boy rasa banyak lagi kekurangan channel ni. Yelah, channel pun kecil kan. Tapi itulah, jam mat. Buat-buat video tapi tak lepas. Hui, sakit tu. Anyway, Abang Boy tak paksa tau. Pada siapa yang nak membantu, Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat. Tak nak pun tak apa. Abang Boy nak korang tahu, korang tetap awesome. Hei, panjang celoteh hari ni. Okey, dah. Kalau korang dah ready, let's roll the intro. Pada awal pagi 30 hari bulan Jun 1991, Bandar Manila telah dikejutkan dengan kematian seorang ibu yang bernama Estralita Visconde dan dua orang anaknya, Carmilla dan Jennifer, di kediaman mereka yang beralamat di 80 Vincent Street di Paranaque City di selatan Bandar Manila. Yang mengejutkan adalah kematian diorang ni bukan biasa-biasa guys. Mayat mereka telah dijumpai dengan kesan tikaman yang banyak gila. Memang brutal gila cara diorang mati. Daripada awal-awal kes ni dah pelik sebenarnya. Pada awal pagi tu, sepupu kepada Estralita yang bernama Rodel Visconde telah dihubungi polis untuk datang ke rumah mangsa bagi mengenal pasti mangsa. Kawasan penempatan tu bukan kaleng-kaleng tau. Rumah tu dalam kawasan penempatan yang berpagar dan bukan senang orang boleh keluar masuk. Dan lagi satu adalah, polis tak bagi tahu pun daripada awal daripada mana diorang dapat laporan tu. Tahu-tahu je polis dah sampai dekat crime scene. Anyway, forensik mendapati anak perempuan yang paling kecil iaitu Jennifer yang masih berumur 7 tahun mengalami kesan tikaman sebanyak 17 kali. Kebanyakan tikaman tu ada pada dada sebelah kanan mangsa dan dua lagi tikaman berada di belakang. Terdapat juga kesan kecederaan di lengan mangsa menandakan mangsa cuba untuk mempertahankan diri semasa dia diserang. Carmilla yang berumur 19 tahun didapati telah menerima serangan seksual sebelum dia juga dibunuh dengan kejam. Terdapat 7 kesan tikaman di dada mangsa. Tikaman tu terlalu brutal sehingga tikaman tu tembus hingga ke belangkar guys. Ibu mereka pula menerima 13 tikaman. Mayat Estralita ditemui dengan mukanya ditekap dengan bantal. Kesemua mangsa ditemui dekat dalam bilik yang berasingan. 2 hari selepas berita kematian mangsa, Lauro Visconde, ketua keluarga, telah sampai ke Manila. Dia sebenarnya berhijrah ke US untuk bekerja sebagai chef untuk membantu keluarganya di kampung. Mula-mula tu dia hanya tahu yang isteri dia dan anak dibunuh. Itu je. Saudara mara cuba sorokkan detail-detail yang disturbing pasal kematian mangsa. Tetapi selepas je perkebumian, dia dapat tahu pula daripada berita di TV. Hei, pengsan member weh. Anak dan bini mati dalam keadaan yang sadis. Mau tak terkejut?
Dia juga dikatakan beberapa kali cuba untuk menamatkan nyawanya sendiri akibat depresi. Macam Abang Boy cakap lah, penyiasatan kes ni daripada awal dah banyak masalah. Sebagai contoh, pegawai polis yang bernama Geraldo Biong adalah orang yang terawal sampai di tempat kejadian. Korang nak tahu tak apa yang dia buat? Sebelum polis-polis lain sampai, dia pergi bakarnya baju dan cadar katil yang masih mempunyai darah. Alasan dia adalah supaya tempat tu tak berbau busuk dengan kesan darah yang banyak. Itu bahan bukti lah gila. Apa kebiol. Rodel mengatakan dia sampai-sampai je dekat rumah mangsa pada pagi tu, dia tengok sendiri yang Biong telah mengutip dan mengumpul semua cadar dan baju dan kemudiannya membakar di belakang rumah. Disebabkan tindakan Biong ni, bukti-bukti penting yang boleh menyelesaikan kes ni telah terhapus. Media pula dapat tahu pasal apa yang terjadi selepas diorang interview Rodel dan mendesak pihak berkuasa untuk mencari suspek secepat mungkin. Memang cepat polis dapat cari guys. Selang 3 hari, polis membuat sidang akhbar memberitahu yang diorang telah dapat menahan suspek. Suspek-suspek ni terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan Barroso yang bertanggungjawab merompak di kawasan berdekatan. Menurut polis, kesemua ahli kumpulan telah mengaku bertanggungjawab atas tuduhan merompak dan pembunuhan 3 anak beranak tu. Ahli keluarga Visconde dah rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Sebab apa guys? Sebab menurut pengakuan suspek sendiri, niat awal mereka adalah untuk merompak. Tetapi barangan kemas dan 2 kereta milik mangsa tak disentuh langsung. Tak ada langsung barang yang hilang dekat dalam rumah tu. Tetapi pegawai yang handle kes ni berkeras mengatakan kesemua barang kemas milik bangsa dah ada dalam simpanan polis. Polis dapat kesemua barang tu daripada kedai pajak gadai. So kalau ikutkan, kes close lah. Betul tak? Tak guys, tak semudah itu. Lagi satu yang menimbulkan keraguan adalah Rodel sendiri terdengar suspek telah memindahkan mayat-mayat mangsa ke tingkat atas rumah. Masalahnya dekat sini adalah rumah keluarga Visconde ni hanya setingkat je guys. Dan lagi satu, suspek mengatakan yang diorang melarikan diri selepas dikejar oleh anjing peliharaan mangsa. Keluarga Visconde tak bela anjing. Keluarga Visconde percaya yang suspek yang ada dekat dalam tahanan polis tu telah dipaksa untuk mengaku oleh pihak berkuasa untuk cepat-cepat tutup kes. Kambing hitam lah ni. Rupa-rupanya memang betul guys. Lawyer kepada suspek telah mengadakan sidang akhbar dan mengatakan kesemua suspek telah dipaksa untuk mengaku atas kesalahan yang bukan diorang buat. Menurut lawyer tu lagi, suspek telah diseksa dan tak diberi makan berhari-hari kalau tak mengaku. Lawyer tu siap menunjukkan gambar kecederaan yang diorang alami semasa dalam tahanan polis. Gila betul guys. Bila dah pecah lubang macam tu, akhirnya polis telah menggugurkan tuduhan membunuh keluarga Visconde dan telah dilepaskan. Korang tengoklah, daripada awal-awal lagi dah macam sirkus. Polis memang daripada awal lagi berpendapat yang krime yang terjadi ni dilakukan secara berkumpulan. So dengan menggunakan teori ni, diorang telah menangkap satu lagi kumpulan yang diketuai oleh seorang engineer yang bernama Danilo Aguas. Polis claim yang cap jari Danilo ni telah dijumpai di lampu garaj kereta. Tetapi kali ni polis dah tak budi suspek dah. Tak ada pukul-pukul dan seksa tahanan. Yelah, sebab takut terkantoi kali kedua. Tapi sama jugalah, tak ada langsung bukti kukuh yang dapat mengaitkan Danilo ni dengan jenayah yang berlaku. Suspek kemudiannya telah dilepaskan. Pening gila kot polis masa ni. Diorang cuba juga untuk cek background mangsa, tetapi tak menjumpai apa-apa yang mencurigakan. Polis membuat spekulasi yang tak ada orang yang normal boleh buat benda ni. Dia sama ada dua je, kokain ataupun syabu. Polis tengok pula jiran-jiran berdekatan. Diorang cek satu persatu background budak-budak muda yang tinggal dekat penempatan yang mewah tu, yang berkemungkinan adalah pengguna dadah. Polis telah berjaya menahan beberapa suspek yang dikenali sebagai The Alabang Boys. Budak-budak ni memang dikenali sebagai budak-budak nakal dekat area penempatan tu. Tetapi selepas beberapa hari dekat dalam tahanan, kesemua suspek telah dilepaskan. Walaupun macam tu, keluarga Visconde ni masih tak puas hati dengan perjalanan penyiasatan polis yang macam acuh tak acuh. Hari-hari ada je teori baru daripada polis. Diorang cakap anak remaja Visconde ni bergaul dengan budak-budak nakal lah. Diorang cakap yang dia adalah penagih dadah lah. Macam-macam lah. Sembang teori kemain hebat, tetapi kes ni tak settle-settle lagi. Keluarga Visconde membuat spekulasi yang ada pihak berkuasa sedang cuba untuk cover pelaku yang sebenar. Apa yang diorang syak tu memang betul guys. Bila salah seorang daripada pegawai siasatan telah memberitahu yang nama pelaku yang sebenar telah dikeluarkan daripada senarai suspek oleh ahli Kongres iaitu Freddie Webb.
Pegawai itu juga telah mengatakan dia telah diarahkan oleh seorang bekas jeneral tentera untuk menghentikan siasatan dan serahkan semua bukti yang ada kepadanya. Disebabkan tiada saksi, tiada bukti kukuh dan juga tak ada pengakuan, kes ni tersadai dan bersawang selama 4 tahun. Sehinggalah seorang saksi tampil ke depan. Jessica Alfaro, seorang bekas penagih dadah, telah membuat sidang akhbar pada 28 April 1995. Menurutnya, kumpulan yang bertanggungjawab atas pembunuhan kejam tu adalah anak-anak orang ternama yang tinggal tak jauh daripada rumah mangsa. Suspek-suspek ni telah dikenali sebagai The Alabang Boys. Alabang adalah kawasan pendapatan yang rata-ratanya adalah orang-orang kaya, menteri dan juga pegawai-pegawai kerajaan. Di antara suspek yang terlibat adalah anak kepada ahli Kongres yang Abang Boy sebut tadi. Nama anak dia adalah Hubert Webb. Hubert Webb ni adalah seorang pelakon dan juga bekas pemain basketball. Menurut saksi, Hubert adalah dalang dalam pembunuhan 3 beranak tu. Jessica juga memberitahu pelibatan Gerardo Biong dalam kes ni. Berikut adalah timeline apa yang berlaku pada malam kejadian. Menurut Jessica, pada lebih kurang pukul 8.30 malam, dia dan juga boyfriendnya pada ketika itu, Peter Estrada, telah bertemu dengan Hubert dan juga beberapa kawan dorang di Ayala Alabang Commercial Center. Plan dorang adalah untuk isap dadah bersama-sama pada malam tu. Pada awalnya, Jessica ni hanya ikut boyfriendnya untuk berparti dan have fun. Menurut Jessica lagi, dia dan boyfriend dia tak berapa rapat sangat dengan Hubert ni. Dorang kenal pun sebab dorang ni dapat bekalan dadah daripada tokan yang sama. Hubert kemudiannya mengajak Jessica dan juga Peter untuk join dorang pergi ke rumah Visconde. Sebenarnya si Hubert ni dah lama ada hati dengan Camilla. Menurut Hubert sendiri, mereka berdua adalah pasangan kekasih. Tetapi ibu Camilla ni agak strict. Dia tak suka Camilla keluar malam-malam dan bercampur dengan budak-budak yang tak tentu hala. Biasalah, ibu mana yang suka kan? So si Jessica dan boyfriendnya pun konvoy lah sekali. Estralita dan anaknya yang kecil ada dekat rumah dan si Camilla pula baru je balik daripada kelas malam. Jessica ni sebenarnya kawan kepada Camilla. So dia pergilah ke rumah Camilla tu untuk bercakap dengannya. Camilla berbisik dengan Jessica untuk Hubert ni datang balik dalam pukul 12 malam selepas ibunya dah masuk tidur. Okey, settle. So kumpulan tu kembali dekat tempat diorang mula-mula lepak tu. Dan sementara diorang tunggu pukul 12 tu, diorang shoot lagi 2-3 round. Memang kebulan lah cerita dia. So mengikut fahaman Jessica, Hubert adalah boyfriend kepada Camilla. Tetapi ada satu benda pelik. Jessica ni tahu yang Camilla ni dah ada boyfriend dan boyfriend dia adalah bukan Hubert. So dia cakaplah kepada Hubert pasal benda ni. Hubert tiba-tiba marah. Time ni lah dia plan dengan semua kawan-kawannya yang diorang akan Camilla beramai-ramai pada malam tu. Tetapi dengan syarat dia adalah orang yang first. Kepala tengah penuh seko-seko. Memang on je lah. Pada lebih kurang pukul 12 malam, mereka sekali lagi menuju ke kediaman Visconde dengan rancangan jahat dorang. Dorang memasuki rumah tu melalui pintu belakang sebab Camilla ni tak kunci untuk membenarkan si Hubert ni masuk. Jessica masuk dulu, diikuti dengan Hubert dan salah seorang daripada member dorang. Yang lain hanya duduk dekat dalam kereta sambil mengawasi keadaan sekeliling. Menurut Jessica, Camilla memang tengah tunggu Hubert dekat dapur. Dia memimpin tangan Hubert untuk masuk ke dalam biliknya. Dah usah macam tu, takkan si Jessica nak join threesome pula kan? Dia pun keluarlah untuk isap rokok. Pada time ni lah dia melihat 2 orang daripada kawan Hubert ni masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau daripada kaunter dapur. Dipendekkan cerita, masa Jessica ni tengah hisap rokok, dia terdengar suara jeritan daripada dalam rumah. Jessica pun berlarilah ke dalam bilik tidur yang pertama. Dekat situ dia melihat tubuh Astralita dan juga Jennifer berlumuran darah. Camilla pula telah diikat dan mulutnya telah ditutup dengan kain sementara Hubert melakukan aksi terkutuk ke atasnya. Lepas dah settle, suspek kedua dan suspek ketiga iaitu Lejano dan Ventura bergile-gile menyerang Camilla tanpa belas kasihan. Tubuh gadis tu diratah semahu-mahunya sambil disaksikan oleh Hubert sambil gelak-gelak. Bila semuanya dah puas, mereka bertiga bergile-gile menikam Camilla sampai mati. Jessica berlari keluar daripada rumah dalam ketakutan dan terus masuk ke dalam kereta. Dia cakap walaupun kepala dia tengah tingtong, dia masih merasakan takut kot-kot lah si Hubert ni nak membunuhnya. Tahu je lah, kalau dah main batu ni, dia punya paranoid tu lain macam. Jessica mengatakannya Hubert telah membayar seorang anggota polis yang bernama Gerardo Biong untuk melupuskan bahan bukti di tempat kejadian.
National Bureau of Investigation atau NBI telah menggunakan testimoni Jessica ni untuk mendakwa Hubert dan juga suspek-suspek lain yang terlibat. Waran tangkap telah dikeluarkan oleh mahkamah untuk menangkap 8 suspek yang terlibat dalam kes ni, termasuklah pegawai polis Gerardo Biong. 6 daripadanya telah menyerah diri, sementara 2 lagi masih gagal dikesan sampai ke hari ini. Menurut teman wanita Biong, pada malam kejadian, Biong telah menerima satu panggilan lebih kurang dalam pukul 2 pagi dan pergi ke rumah mangsa. Biong hanya kembali ke rumah pada pukul 7 pagi esoknya dan terus masuk ke dalam bilik air. Teman wanitanya melihat Biong sedang mencuci tangannya, terutama di bahagian kuku. Dia perasannya tangan Biong terdapat kesan-kesan darah. Menurut orang gaji keluarga Hubert pula, dia mengatakannya Hubert balik ke rumah lebih kurang dalam pukul 3 pagi. Pada pukul 4 pagi, dia telah mengambil baju-baju kotor untuk dibasuh. Hubert pada masa tu tak tidur lagi tau. Dia kelihatan tak berbaju sambil mundar-mandir dekat dalam bilik tu. Dia pun tak adalah fikir apa-apa pada masa tu. Masa dia nak basuh baju tu lah, dia perasan ada tumpuk-tumpuk darah dekat baju Hubert. Menurut seorang lagi orang gaji, Hubert telah mengarahkan untuk membawa 3 gelas jus ke dalam biliknya. Itu adalah kali terakhir dia berjumpa dengan Hubert. Menurut Freddy, ayah kepada Hubert, Hubert dah pergi ke US. Dia duduk dekat sana dalam setahun macam tu. Dia balik semula ke Manila sebab dia ingat kes tu dah selesai. Security guard di penempatan kediaman Visconde telah memberikan testimoni yang pada malam kejadian, Hubert telah datang ke kawasan tu dan memperkenalkan dirinya sebagai anak ahli Kongres. Dia mengatakan terdapat konvoi 3 kereta bersama-sama dengan Hubert pada malam tu. Semua statement ni memang kena sangat dengan testimoni yang diberikan oleh Jessica. Menurut ahli keluarga Visconde yang lain, Carmela pernah menyebut yang dia telah mereject cinta seorang lelaki dan lelaki itu adalah anak orang ternama. Tetapi si Carmela ni tak bagi tahu pun siapa orangnya. Carmela hanya mengatakan yang lelaki itu sangat belagak dan kurang ajar. Hubert telah disoal siasat dan dia mati-mati tak mengaku guys. Dia langsung tak kenal Carmela katanya. Apatah lagi nak mengurat. Padahal menurut kawan-kawan Carmela sendiri, dorang dah beberapa kali nampak si Carmela ni keluar dengan Hubert bersama-sama. Tetapi disebabkan perangai si Hubert ni macam setan, cintanya telah ditolak. Dipendekkan cerita, perbicaraan kes pembunuhan 3 anak beranak keluarga Visconde ni telah dijalankan pada bulan Oktober 1995. Tetapi korang nak tahu tak? Perkara pertama yang diorang tanya adalah motif sebenar Jessica. Kenapa si Jessica ni mengambil masa 4 tahun untuk tampil ke depan? Menurut si Jessica, dia takut sebab dia berdepan dengan orang yang mempunyai kuasa. Sekelip matanya nyawanya mungkin akan terancam. Dia cuba untuk melupakan insiden tu. Tetapi benda tu menyebabkan hidupnya jadi tak tentu arah guys. Dia mengalami masalah depresi disebabkan insiden ni. Jessica juga telah di-offer tiket untuk pergi ke US dan tinggal di sana oleh Hubert. Hubert siap offer ke rumah di kawasan penempatan mewah. Sebagai bayaran, si Jessica ni menutup mulutnya. Freddy, ayah kepada Hubert, adalah ahli senator pada ketika tu, mengatakan tak mungkin anak dia melakukan jenayah tu sebab pada masa tu anaknya berada dekat luar negara. Freddy mengatakan yang dia telah sampai ke US pada 28 Jun, 2 hari sebelum kejadian tu terjadi, untuk melawat Hubert yang dah ada dekat US 3 bulan sebelum tu. Hubert pula mengatakan yang dia ada dekat US pada masa kejadian. Dia siap dah ada kerja kot. Dia menafikan mengenali Carmela ataupun Jessica. Sama jugalah dengan suspek lain. Dorang cakap dorang hanya kenal Peter Estrada seorang je. Itu pun kenal gitu-gitu je. Peguam bela suspek bertubi-tubi menyerang Jessica dengan mempersoalkan kehidupan personal dia. Dorang cuba untuk menjadikan testimoni si Jessica ni tak boleh pakai di mahkamah. Si Jessica ni pula adalah seorang bekas penagih dadah. Pada waktu kejadian pula, dia sendiri mengaku yang dia di bawah pengaruh dadah pula tu. Peguam bela mengatakan yang si Jessica ni menipu tentang apa yang berlaku. Tapi korang nak tahu tak plot twist? Dalam sesi mahkamah, si Jessica ni sebenarnya adalah seorang informer untuk NBI. Jessica ditugaskan untuk memberi maklumat kepada NBI tentang tokan-tokan dadah di area Manila. Kebetulan pada masa di tengah undercover tu, insiden pembunuhan tu berlaku. Peguam bela cuba taktik lain pula. Dia panggil pula orang gaji keluarga Visconde dan bertanyakan tentang layout rumah. Menurut Jessica, dia melihat apa yang berlaku pada malam tu melalui celah pintu bilik yang terbuka sikit. Tetapi menurut orang gaji Visconde pula, agak mustahil untuk orang melihat daripada sudut tu sebab bilik tu dikatakan susah untuk orang tengok. Dia kena masuk dulu dekat dalam bilik untuk lihat semua bilik.
Sebab pintu tu telah dihalang oleh dinding. So dia macam korang kena masuk dulu kat dalam bilik tu, barulah korang nampak. Peguam bela telah membentangkan rekod lawatan US yang di-request daripada FBI. Menurut rekod tu, memang betul si Hubert ni ada dekat US pada masa kejadian. Sudah. Alibi kukuh kot, Mat. Tak cukup dengan tu, si Hubert ni telah menunjukkan lesen memandu US yang dibuat pada 14 Jun 1991 dan juga bayaran gaji pertama tempat dia bekerja di US yang bertarikh 7 Julai 1991. Hubert telah pulang ke Manila pada 26 Oktober 1992. So kalau Hubert ni tak ada kat Manila pada masa tu, kawan-kawan dia pun tak boleh disabitkan sekali atas pembunuhan keluarga Visconde ni tau. Pendakwa raya dan juga NBI tetap juga mengatakan masih ada kemungkinan dilakukan oleh Hubert, walaupun semua bukti mengatakan dia berada dekat US pada masa tu. Kalau korang nak tahulah, pada zaman 80-an hingga 90-an, penduduk Manila mempunyai pilihan untuk tak dicop dekat pasport dorang. Boleh je si Hubert ni balik ke Manila dan selepas dia membunuh tu, balik semula ke US tanpa dikesan. Dan bila media check pula senarai nama dekat immigration, langsung tak ada nama Hubert guys. Hanya manifest kapal terbang dan juga salinan fotostat tiket kapal terbang, itu je. Rekod pelepasan didapati hilang entah ke mana. Fishy kan? Itulah kuasa duit. Dia boleh buat dokumen hilang macam tu je. Peguam bela turut membuat rayuan untuk Hubert ni menjalani ujian DNA untuk membersihkan namanya. Tetapi rayuan tu telah ditolak. Alasan mahkamah adalah teknologi DNA tak boleh dipakai sebagai bahan bukti di mahkamah pada waktu tu. Biong telah didapati bersalah atas pertuduhan menyembunyikan bahan-bahan bukti dan juga bersubahat atas pembunuhan keluarga Visconde. Biong mati-mati tak mengaku. Dia cakap dia tak kenal pun Hubert ni siapa. Tetapi dia telah dijatuhkan hukuman penjara selama 11 tahun atas kesalahannya. Pada 6 Januari tahun 2000, hampir sedekat selepas kematian kejam Camilla, ibunya Astralita dan juga adiknya Jennifer, mahkamah telah mendapati Hubert dan juga kuncu-kuncunya, Estrada, Fernandez, Gacialan, Lejano dan juga Rodriguez, didapati bersalah atas tuduhan membunuh. Mereka telah dijatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat dan telah diarahkan untuk membayar ganti rugi sebanyak 3 juta pesos kepada keluarga si mati. Selepas tu, Hubert berulang-ulang kali membuat rayuan kepada Mahkamah Tinggi untuk kes ni dibicarakan semula. Tetapi setiap rayuannya telah ditolak. Tetapi pada 22 April 2010, Mahkamah Tinggi Filipin telah mengarahkan untuk membuka kembali kes ni. Tetapi korang nak tahu tak apa yang terjadi? Bila peguam ni nak review balik ke semua bahan bukti, NBI mengatakannya semua bahan bukti tu telah diserahkan kepada Mahkamah Daerah Paranaque. Bila tanya pula dekat situ, dorang boleh cakap bahan bukti dah hilang. Dah tak ada dekat dalam simpanan. Abang Boy tak tahu sangat pasal prosedur mahkamah ni. Boleh ke tak buang bahan-bahan bukti ni selepas semua kes ni selesai? Pada mana yang tahu, maybe korang boleh share dekat ruang komen. Anyway, pada 8 Oktober 2010, Hubert telah membuat rayuan untuk digugurkan daripada segala pertuduhan ke atasnya disebabkan mahkamah gagal untuk memberi peluangnya membuktikan yang dia tak bersalah disebabkan kehilangan bukti-bukti penting. Pada 14 Disember 2010, Hubert Webb dan 5 lagi kuncu-kuncunya telah dilepaskan selepas Mahkamah Tinggi mendapati yang pendakwa raya gagal untuk membuktikan suspek bersalah melampaui keraguan munasabah. Ada bukti baru mengatakannya si Hubert ni sebenarnya bukan dekat US pada hari kejadian. Dia ada dekat Manila guys. Ini setiausaha keadilan Filipin sendiri yang cakap tau. Dia cakap yang Jabatan Imigresen mempunyai rekod yang Hubert berada dekat Manila pada masa tu. Tu tak campur lagi yang semua dokumen yang telah dibentangkan oleh peguam bela si Hubert ni di mahkamah telah didapati palsu. Tetapi walaupun telah dibuat rayuan oleh keluarga Visconde, mahkamah telah reject rayuan tu. So korang rasa macam mana? Adakah si Hubert ni adalah seorang pembunuh ataupun dia adalah seorang yang tak bersalah? Segala fakta kes Abang Boy dah bentangkan. So sekarang ni Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen korang dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.